Hai, Assalamualaikum murid-murid Tauna. Apa khabar kamu hari ini? Teacher harapkan semuanya sihat-sihat dan sudah bersedia untuk belajar sains pada hari ini. Seperti biasa, murid-murid silalah bersedia dengan buku teks, buku nota dan juga alat tulis. Jom baca doa belajar. Okey, murid-murid, pada minggu ini kita akan belajar kesinambungan tajuk bahan buangan. Tajuk ni macam kecil tapi macam tak habis-habis lagi. InsyaAllah minggu depan, mungkin minggu depan ataupun minggu satu lagi, kita akan habis tajuk ni. Pada minggu ini kita akan belajar hargai bumi kita. Sila tulis hari dan tarikh dan kamu boleh rujuk di buku teks muka surat 154 dan 155. Ini nota ni teacher cuba ringkaskan seringkas yang mungkin tapi tetap lagi mempunyai isi-isi kandungan yang penting untuk kamu ketahui. Okey, murid-murid, ini adalah kesinambungan tajuk bahan buangan terbiodegradasikan dan juga bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Namun begitu, ia lebih menumpukan kepada bahan buangan tidak terbiodegradasi. Ini kerana bahan buangan ini tidak mereput dan akan berkumpul dan menimbun pada alam sekitar. Minggu lepas saya ada cerita kan berkenaan ini. So, sekiranya kita tidak menggunakan bahan bahan buangan ini tidak terbiodegradasikan secara berhemah, mungkin akan mendatangkan kemudaratan kepada alam sekitar dan juga manusia. Jom kita tengok apa isi kandungan nota kita pada kali ini. Okey. Pertama, kita perlu menggunakan bahan buangan tidak terbiodegradasi secara berhemah. Okey, secara hemah ni maksud secara berhemah, secara orang cakap supaya kita nak mengelakkan berlakunya penimbunan. Penimbunan ni makin bertambah-tambah sebab ia memang tak reput, dia cakap kan. Bahan-bahan ini tidak mereput atas tindakan mikroorganisma. Jadi bagaimana kita nak belajar nak guna secara berhemah ni, insyaAllah pada minggu depan kita akan belajar pada tajuk ni. Okey, itu kesinambungan pada minggu ni. Kita belajar dulu tajuk minggu ni. Okey, ini teacher kata adalah ini kerana bahan-bahan ini tidak mereput jika dibuang dan akan kekal di persekitaran kita buat jangka masa yang lama. Kamu dah tengok ke cerita yang teacher cakap tu? Wall-E. Kalau kamu tengok, kamu tahulah apa maksud yang teacher cakap ni. Poin kedua ni. Okey? Jom kita tengok. Bahan buangan tidak terbiodegradasi akan apa? Pertama, akan menyebabkan apa? Menyumbang kepada pencemaran persekitaran ataupun pencemaran alam sekitar. Kemudian menyebabkan terjadinya bencana alam. Macam mana tu? Kamu boleh rujuk muka surat 154 dengan 155. Okey, pencemaran persekitaran maksudnya pencemaran alam sekitar. Iaitu pencemaran air, pencemaran udara. Kalau pencemaran bunyi bukan. Pencemaran bunyi adalah daripada bunyi yang bising yang terlalu kuat atau kerap kita dengar. Okey, kamu rujuk 154 dengan 155 ada gambar raja ni. Okey, kita tengok. Kemudian ia memberi kesan kepada kesihatan kita. Kamu tengok ya, dia kata bila longkang tersumbat mungkin akan berlakunya tempat pembiangan nyamuk Aedes. Nanti kamu boleh jadi penyakit dapat demam denggi. Itu salah satu sebab lah memberi kesan kepada kesihatan kita. Kemudian kalau sisa toksik, kamu tengok dalam buku teks sisa toksik yang dibuang ke sungai, kemudian ada orang mancing. Ikan tercemar ni dijual dekat pasar, kemudian orang manusia beli, manusia masak, makan, mendatangkan penyakit. Okey, bila pula longkang tersumbat tadi, berlakulah banjir kilat. Bila banjir kilat, macam-macam penyakit boleh datang ke kita. Salah satunya taun. Kamu mungkin jarang dengar perkataan taun. Itu penyakit yang tak silap teacher disebabkan oleh air yang kurang bersih lah. Daripada mikroorganisma protozoa.
Okey, jom. Kita pergi lagi. Kesan pembuangan bahan buangan yang tidak terancang akan mendatangkan masalah. Masalah apa? Bahan buangan ni memang kita kata buang. Kita memang kena buang sebab kita tak nak simpan. Ingat tak? Bahan buangan adalah bahan yang kita memang kita nak buang. Tapi kenalah dalam keadaan terancang. Tak boleh kita buang sesuka hati. Kerana ia akan mendatangkan masalah seperti apa? Pencemaran udara. Kalau kamu bakar, menyebabkan pencemaran udara lah. Ni pencemaran udara. Ini teacher nak tunjuk yang daripada kilang dan juga kenderaan. Ini contoh pencemaran udara. Kau cakap, kenapa teacher? Yelah kadang-kadang apa orang cakap? Sisa toksik daripada kilang. Okey, tidak ditapis. Ini dulu kau tajuk KSSR pula. KBSR. Teacher rasa ini ada dalam buku revisi kamu. Kalau kamu rajin, kamu belik. Dia ada cara untuk kita nak buang sisa toksik daripada kilang terutamanya. Okey. Dan kedua, pencemaran air. Ini nampak tak dekat air tu ada dibuang sisa toksik, ada tumpahan minyak. Tu kenapa lembu tu? Okey. Kemudian sakit dan penyakit. Ini teacher sebut tadi. Penyakit taun, penyakit sebab makan ikan yang tercemar, demam, denggi. Kemudian hujan asid. Hujan asid, ingat tak tahun 5 kita belajar kitaran air semula jadi. Bayangkan kalau air yang disedut ataupun yang tersejat naik ke awan, terkondensasi, tersejat ke awan, kemudian terkondensasi menjadi hujan, adalah air yang mempunyai pencemaran ataupun air yang tidak sihat lah, kotor. Apa jadi? Kesannya terutama sekali pada tumbuhan. Menyebabkan, inilah tengok tumbuhan tu jadi apa. Okey. Kemudian kalau kita kena hujan yang asid pun mendatangkan penyakit kepada kita. Kita pun sakit kepala lah, sakit macam-macam. Okey, kemudian 5, banjir kilat yang teacher cakap tadi. Sebab apa? Longkang tersumbat. Ni. Ini banjir kilat ni. Bukannya banjir yang hujan kat rumah kamu, kat kampung, kat musim terkujur. Bukan. Banjir kilat tu maksudnya saluran air tersumbat. Air sepatutnya mengalir ke longkang, tapi longkang tu dipenuhi oleh sampah sarap. Jadi air tak ada, maksudnya air tu tak sepenuhnya ke longkang, ke parit. Sebab longkang dengan parit dah dipenuhi dengan sampah. Menyebabkan banjir kilat. Ini maksud banjir kilat dia. Beza dengan banjir musim terkujur tu. Okey. Kemusnahan habitat haiwan dan tumbuhan. Ialah bila kalau haiwan akuatik, kalau laut tu dicemari dengan sampah sarap, dengan sisa toksik, dengan tumpahan minyak, itu kan habitat untuk haiwan akuatik. Okey. Kepupusan sesetengah spesies haiwan dan tumbuhan. Okey, macam tumbuhan mungkin tidak mendapat nutrien yang ingat tak? Ini yang teacher cakap yang cerita Wall-E tu, yang tumbuhan tu ada satu saja Wall-E jumpa, dengan Eva jumpa satu je. Sebab tumbuhan lain tak boleh hidup. Tak ada nutrien di dalam tanah. Tak ada nutrien dalam tanah sebab ada sisa toksik, ada bahan buangan tidak terbiodegradasi, tidak direput, tak mereput. Dia mencemarkan tanah tu. Tanah tu pun kurang nutrien. Jadi tumbuh-tumbuhan tak boleh nak hidup. Bila dia ada kaitan, kamu ingat tak kita belajar rantai makanan? Tumbuhan dengan haiwan dan manusia mempunyai salin berkaitan. Okey? Dan kalau contohlah kalau teacher nak tunjuk sangat video tu satu video tu pasal haiwan akuatik
yang penyu tu yang tersumbat hidungnya dengan straw penyedut minuman, tersekat kepalanya dengan plastik sampah. Sebab itulah yang menyebabkan ia mati. Bila bilangannya berkurang, haiwan dan tumbuhan tu dikira diancam kepupusan. Bila tak ada lagi di muka bumi, itu dah pupus. Itu salah satu sebab straw atau penyedut minuman tidak digalakkan sekarang ni. Sebab ia banyak gambar ni yang dia share dekat internet tu, yang teacher tak lupa yang penyu tu masuk kat hidung penyu. Kadang-kadang haiwan kan dia tak ada akal, dia tak tahu. Dia makan plastik tu, dia makan tu tersekat dekat dia punya saluran pernafasan. Okey. Itu sahaja nota sikit je minggu ni, iaitu hargai bumi kita. Teacher rasa sedikit terkilan kita sempat belajar secara semuka, tapi tajuk ni kita boleh belajar secara teori. InsyaAllah kalau kita jumpa lagi, teacher harap kamu siap ya nota. Nanti kita buka sekolah, teacher nak tengok ya. Okey, itu sahaja daripada teacher. Sehingga kita jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Assalamualaikum.